Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) cadang rentas negeri Aidilfitri ditangguhkan. Namun, Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara (MKN) Datuk Muhammad Rabin Basir tegaskan rentas negeri mungkin akan diberikan ataupun dibenarkan sekiranya kes positif COVID-19 di Malaysia mencatatkan penurunan ketara menjelang akhir Ramadan. Adakah negara berupaya melakukannya dan adakah kelonggaran sekatan dan tidak kepatuhan SOP jadi penghalang mencapai sasaran ini? Bersama di talian Skype untuk membincangkan perkara ini adalah Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Saya nak terus kepada perbincangan kita secara realistiknya. Adakah kita mampu turunkan kes jangkitan dalam masa beberapa minggu sebelum menjelang Aidilfitri? Okey, macam ni ya. Kita kena tengok statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ya. Jika kita lihat trend kes kita panggil purata 7 hari ya. Kita dah lihat sebenarnya ada detik permulaan peningkatan kes tu pada pertengahan bulan Mac, bulan lepas. Kemudian dia terus meningkat dan pada awal minggu ni dia meningkat ya. Jadi sebenarnya kalau kes itu sebenarnya berlaku dalam masa 2 minggu sebelum itu ya, sebelum peningkatan itu biasanya kes itu akan dah ada dalam komuniti ya. Jadi kita kena ingat. Jadi pada masa 2 minggu yang lepas kita telah berlaku pergerakan ataupun pembukaan banyak sektor pejabat, sektor IPT, perniagaan dan sebagainya, dan juga pergerakan termasuk rentas negeri, majlis kahwin, majlis dan sebagainya. Jadi dengan itu kita lihat ada peningkatan purata kes setiap hari dan seminggu ya. Jadi dah ada nampak, dan sekarang kita nampak bahawa kes trend itu telah meningkat ya, dia punya graf telah meningkat. Jadi untuk kita secara teorinya sebenarnya kalau kita nak ada rentas negeri pada hari raya nanti, kita ada dalam 3 minggu dari sekarang. Jadi mesti dilakukan secara ketat ya pada masa sekarang ya. Jadi dah masuk minggu kedua dah terlambat dah. Ya. Jadi apa yang kita lihat bahawa apa yang berlaku pada semasa akhir bulan Mac dan juga minggu pertama puasa ni, jadi kita lihat bahawa SOP itu terlalu longgar ya, sama ada pematuhan ataupun penguasaan ataupun pemantauan daripada kedua-dua pihak, daripada pihak berkuasa dan juga daripada orang ramai. Jadi kita nampak dengan adanya tingkah laku ataupun keadaan begini, saya tak nampak bahawa kes ini dapat diturunkan dalam masa seminggu dua sekarang. Jadi memang daripada realitinya kalau kita lihat data kementerian itu bahawa possibility ataupun peluang untuk kita membuka larangan rentas negeri untuk Aidilfitri ini agak slim dah, kecuali kita semua betul-betul untuk 1 minggu atau 2 minggu ni kita betul buat pematuhan yang sepenuhnya lah, dia saya. Dan Datuk, ketika mana PKP dilaksanakan, Malaysia telah pun berjaya, PKP pertama kali dilaksanakan, Malaysia telah pun berjaya mencapai angka sifar kosong kes COVID-19, jadi angka baru. Tapi disebabkan oleh satu faktor iaitu PRN Sabah dan juga beberapa faktor lain menyebabkan gelombang ketiga itu berlaku dalam negara. Dan ketika mana Perdana Menteri semalam memberikan jaminan kepada peniaga-peniaga bahawa PKP seluruh negara tidak akan dilaksanakan semula lagi. Adakah ini satu bentuk yang orang kata kita akan hidup di Malaysia ini bersama dengan kes COVID-19 dalam empat angka itu sehinggalah kita benar-benar mencapai imuniti kelompok 80% yang kita sasarkan? Adakah itu akan menjadi satu perkara yang perlu kita pertimbangkan sekarang ini ketika kes COVID-19 melanda, sekiranya kita tak laksanakan PKP secara menyeluruh di dalam seluruh negara, tapi PKP secara bersasar, contoh macam Kelantan laksanakan PKP di 7 daerahnya? Ya, betul. Sebenarnya PKP menyeluruh tu sudah ketinggalan zaman dah. Dari segi teknikal pun saya rasa kalau tidak patut kita adakan. Tapi kita boleh bersasar sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Tapi ada dua perkara yang kita kena ingat, bahawa Kementerian Kesihatan patut memfokuskan kepada sekarang ni numbers, bilangan itu. Tetapi juga kita kena fokus di mana berlakunya kluster-kluster itu, mungkin negeri ataupun setengah-setengah tempat. Jadi kalau kita terlalu fokus dengan nombor harian, maka ini akan menyebabkan kekeliruan di kalangan masyarakat dan lama-lama dia menjadi satu bosan lah ataupun jemu lah untuk melakukan.
perkara-perkara tersebut. Dan yang kedua adalah kita lihat kapasiti keupayaan rawatan di hospital ataupun pusat-pusat ICU. Kerana kita lihat juga berlaku peningkatan kes. Jadi pada kami lah pandangan bahawa kita mesti orang kata bersedia. Sepatutnya kita dah bersedia untuk hidup dengan kes-kes yang agak tinggi, tetapi kita mesti bersedia untuk kes-kes yang serius. Jadi di samping kita terus untuk menggalakkan masyarakat untuk mendapatkan imunisasi sebanyak mungkin, tapi juga kita mesti juga terus melakukan amalan-amalan SOP yang ketat, yang mana saya rasa pada masa ini walaupun kita ada SOP tetapi betul daripada pemantauan, penguasaan dan juga penggunaan oleh orang ramai itu adalah sangat longgar. Jadi kita tak boleh biarkan perkara ini berterusanlah, saya. Dan Datuk, adakah ini bermakna bahawa pelaksanaan SOP sedia ada ini perlu ditambah baik ketika mana kita telah pun melakukan usaha untuk tambah baik SOP, kuatkan penguatkuasaan daripada kompaun 1,000 naik kepada 10,000 maksimumnya. Kemudian kita ada melakukan pembaharuan juga dalam SOP-SOP lain. Adakah ini tidak mencukupi sebenarnya? Ya, saya rasa SOP itu ada, tetapi dua. Pertama, penguatkuasaan. Kita lihat kalau katakan bazar Ramadan. Contoh, saya rasa sekarang kena ambil tindakan pada penganjur dan juga PBT yang membenarkan perkara itu berlaku. Bukan saja orang ramai. Yang kedua adalah bila ada penganjur-penganjur orang kahwin dan sebagainya, ini kena ambil tindakan yang tegas supaya orang ramai boleh ikut. Saya rasa SOP semua dah ada, tetapi dia punya penguatkuasaan pemantauan. Dan juga kita mahu libatkan komuniti. Seperti yang Nak Nemah buat ada ABC, itu ejen basmi COVID-19. Jadi di komuniti kita kena kuatkan untuk orang ramai mengikuti ataupun mematuhi. Jika tidak, SOP buat macam mana pun, naikkan denda pun tak mendatangkan kesan. Jika tidak berlaku orang katakan pemantauan, penguasaan kendiri dan juga berpihak berkuasa lah. Ya, saya. Dan Datuk, semalam prosedur operasi standard SOP di Bazar Ramadan akan lebih teratur dan tersusun dalam masa 5 hingga 6 hari melibatkan penguatkuasaan pihak berkuasa tempatan PBT. Ini adalah kenyataan daripada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraida Kamarudin. 5 hingga 6 hari barulah SOP dalam Bazar Ramadan itu akan teratur dan lebih tersusun. Adakah 5 hingga 6 hari ini mampu mencetus satu gelombang baru ataupun kluster Bazar Ramadan itu sendiri? Ya, kita rasa kita ni selalu macam melompatlah. Bila ada kita melompat. Padahal kita dah tahu bulan puasa sebulan dulu kita dah ada SOP. Ya. Jadi sebenarnya saya rasa sekarang pihak berkuasa kerajaan tempatan yang meluluskan bazar-bazar Ramadan ni, kita kena ambil tindakan atas mereka. Kalau mereka tidak memantau, ambil tindakan pada PBT. Bukan saja pada orang ramai, juga penganjur-penganjur bazar. Dia ada penganjur dia. Jadi kalau dia tak cukup di tempat masuk, tidak membiarkan orang ramai berkeliaran macam tu, ambil tindakan kedua-dua, iaitu pada orang ramai dan juga pihak berkuasa. Alasannya yang diberikan oleh kementerian itu saya rasa tidak boleh digunakan. Dan kalau dibiarkan lagi 3-4 hari, maka kita akan mendapat kes yang lebih tinggi. Jadi sikap melompat-lompat bila ada kes ni saya rasa memang tak sesuai lah untuk negara kita pada masa ini. Ya, saya. Dan Datuk, mungkin yang terakhir sekali, mungkin kes turun itu adalah salah satu indikator untuk rentas negeri Aidilfitri itu dibenarkan. Mungkin ada lagi indikator-indikator lain yang boleh Datuk senaraikan kepada kita untuk kita lihat ada indikator-indikator yang terbabit barulah dibenarkan rentas negeri selain daripada kes turun. Ya, saya rasa satu lagi yang penting adalah kapasiti kita punya hospital lah, macam yang Datuk Yang Mohd Menteri Kesihatan dan umumkan bahawa kita ada kapasiti misalnya 32% atau 40% kapasiti hospital telah digunakan. Jadi jika dia meningkat sehingga mungkin 70%, maka ini adalah tidak patut kita benarkan rentas lah. Tetapi kalau yang kedua, kalau kita lihat bahawa komuniti dah mula mematuhi dan negeri-negeri yang agak kurang cases, jadi saya rasa mungkin mereka boleh diberi insentif untuk membuka setengah-setengah tempat, dan mana yang banyak kes itu kita tutup lah. Jadi kita tak boleh pukul rata satu Malaysia lah. Ya, saya.